Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam bicara kali ini dan kita nak bincangkan beberapa perkara bersangkut paut dengan Islam kita. Bagaimana corak kefahaman Islam dan bagaimana salah faham yang berlaku dalam Islam. Dulu kita pernah bincangkan satu perkara, iaitu kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita minta hidayah daripada Allah. Dan dalam kita minta hidayah kepada Allah, ada pahaman-pahaman, ada ajaran-ajaran yang akan menggelincirkan kita daripada jalan yang sebenarnya. Kadang-kadang pahaman tu datang suruh kita tolak Quran, senang. Banyaknya datang dia tak suruh tolak Quran, tapi dia masih lagi pakai Quran, dia masih lagi bersalutkan ayat-ayat Quran, dia masih lagi berkosmetikkan nas-nas Al-Quran. Tetapi cara faham Al-Quran itu telah diselewengkan, menyebabkan kita susah nak hukum kata fahaman ini menyeleweng. Tetapi sebenarnya ia sudah menyeleweng daripada jalan yang lurus. Begitu juga selain daripada perkara tersebut, ada juga kadang-kadang salah faham kita terhadap Islam. Cara kita faham Islam dan sebagainya. Cara kita faham ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawakan satu ayat bagaimana orang salah faham ayat Al-Quran Al-Karim. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, Allah Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Yaitu Allah Taala menyatakan, wahai orang yang beriman. Ya, wahai orang beriman. Ayat ni ayat dalam surah Taubah. Kalau nak rujuk ayat surah Taubah ayat 28. Iaitu Allah Taala menyatakan, wahai orang yang beriman. Innamal musyrikuuna najasun. Hanya sesungguhnya orang kafir musyrik itu najis. Orang kafir musyrik najis. Maka janganlah mereka itu menghampiri Masjidil Haram selepas daripada tahun ini. Jadi saya nak fokuskan, minta kita fokuskan kepada satu frasa dalam ayat ni, iaitu innamal musyrikuuna najasun. Orang kafir itu najis. Jadi berdasarkan ayat ni, ada orang pandang orang bukan Islam, najis tu. Kepalanya najis, tangannya najis, tubuh badannya najis, kotor, jijik, najis. Jadi kalau yang duduk naik LRT, naik bas, duduk sebelah dengan orang bukan Islam, najis. Ya. Kalau nak berjabat tangan dengan orang bukan Islam, najis. Kalau nak berpeluk dengan orang bukan Islam, tak boleh, najis. Ya. Jadi ini satu ayat yang ada dalam Quran, tetapi bagaimana corak kepahaman yang disebut oleh para ulama yang muktabar. Walaupun ada ulama sebut, ya, badan orang kafir itu najis. Ada. Tetapi itu pahaman segelintir kecil para ulama. Manakala pahaman kelompok besar para ulama, pahaman majoriti para ulama, mereka tidak menyatakan bahawa tubuh badan orang kafir itu najis. Bukan. Tetapi yang dihukum najis itu adalah dari sudut i'tiqad mereka, dari sudut agama mereka, dari sudut akidah mereka itu kotor. Karena Islam akidahnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Manakala agama selain daripada Islam, mereka tidak dibina atas dasar tauhid. Kita tengoklah mana-mana agama pun tidak ada Tuhan yang satu, banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Tapi Islam agama Tuhan satu ya, tidak ada Tuhan yang dua, tak ada tiga, tak ada empat, tak ada 10. Tapi banyak agama di atas muka dunia dia tak sama dengan Islam, iaitu agama-agama lain dia mempunyai banyak ketuhanan. Jadi sini kadang-kadang bagaimana salah faham berlaku tentang Islam tu. Bagaimana salah berlaku tentang Islam. Itu satu contoh kita faham Al-Quran. Begitu juga ada ayat Quran yang menyatakan bahawa Islam ni menghina wanita.
Islam menghina wanita. Dalam masalah harta pusaka, Islam dikatakan menghina wanita. Dalam masalah pakaian, Islam dikatakan menghina wanita. Misalnya dalam masalah pusaka disebut masalah pusaka, bila kita baca harta pusaka ni, dikatakan Islam ni tak adil, dikatakan Islam ni zalim. Kenapa? Kerana orang perempuan dapat bahagian harta pusaka sedikit daripada orang lelaki. Kalau anak lelaki dapat tanah seekar, anak perempuan hanya dapat setengah ekar, dia kira separuh. Ini kira zalim. Ya, bagi setengah orang dia kata zalim. Tetapi awas, jangan cepat kita kata zalim, jangan mudah kita kata zalim. Jangan kita kata zalim. Sebab apa? Sebab ini bukan hukum yang disebut oleh para ulama. Kalau sekadar ada ulama sebut macam tu tak apa, kita nak kata zalim, itu hanya pendapat ulama. Tapi ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Quran dalam masalah harta pusaka, lizzakari mislu hazzil unthayain. Bagi lelaki itu seumpama bahagian dua wanita. Allah Taala sebut lah, bagi lelaki seumpama bahagian dua wanita. Jadi makna lelaki dapat lebih banyak daripada perempuan. Jadi kalau kita kata zalim, bukan kita kata pendapat ulama tu zalim. Kalau kita kata pendapat ulama Imam Syafi'i zalim, tak ada masalah. Sebab Imam Syafi'i boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi ini nas Al-Quranul Karim. Bila kita kata zalim, makna nas Quran tu tak betul, makna Allah Ta'ala tak betul. Makna Islam tak betul. Berat ni. Dosa kita tu berat. Boleh rosakkan akidah kita. Boleh jadi kafir. Tetapi kita fikir secara logik, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala susun, Allah Ta'ala bagi hukum syariat kepada kita, ada hikmah-hikmah kebaikan-kebaikan yang tentu. Contoh mudah. Laki dapat lebih. Contoh mudah, laki dapat lebih. Kenapa laki lebih? Lelaki dapat lebih tuan-tuan dan puan-puan kerana tanggungjawab. Tanggungjawab banyak. Itu ya. Perempuan dapat separuh daripada lelaki kerana tanggungjawabnya kecil. Seorang lelaki, dia dapat duit 100,000. Katakan dia dapat harta pusaka 100,000 ringgit. Dia kena jaga isterinya. Kena bagi nafkah isteri. Kalau dia ada 3 orang anak nak pergi sekolah, dia sebagai bapa kena tanggung. Belanja dapur dia kena tanggung. Sewa rumah dia kena tanggung. Pakaian anak-anak, pakaian isteri, dia kena tanggung. Jadi dia ada duit 100,000, diri dia pun dia nak kena jaga, isteri dia pun nak kena jaga, anak dia 3 orang pun dia nak kena jaga. Jadi nak kena belanja 5 orang. Dia nak kena belanja untuk 5 orang. Dapat duit 100,000. Seorang anak perempuan yang dapat duit RM50,000, dia tak perlu tanggung suami dia. Dia tak perlu tanggung anak-anak. Sebab anak-anak ni ada bapa jaga. Jadi dia dapat 50,000 tu solid untuk dia, semata-mata untuk dia saja. Yang lelaki tadi, dialah bapa, dia kena jaga anak dia. Dia suami, dia kena jaga isteri dia. Jadi dia dapat 100,000 tu kena agih. Banyak mana yang tinggal? Yang wanita dapat 50,000, dia tak perlu bagi. Sepatutnya dia tak perlu bagi. Kalau dia nak bagi tu ihsan je tu. Patutnya dia tak bagi, dia simpan untuk dia. Jadi kat mana zalimnya Islam tu? Di mana zalimnya Islam? Yang zalimnya bila kita tak ikut peraturan tu, peraturan Islam tetapkan, jadi zalim. Perempuan dapat RM50,000, dia belanja banyak, kena belanja rumah sewa, bagi kat suami, itu yang jadi nampak zalim tu. Sepatutnya dia tak bagi. Laki pula dapat duit 100,000, dia tak belanja, dia simpan untuk dia saja. Itu yang kita nampak zalim tu. Kerana kita tak ikut hukum yang sebenar, kita tak ikut peraturan yang sebenar. Yang ni yang berlaku salah faham terhadap Islam, salah faham tentang Islam. Baik, itu satu contoh bagaimana dikatakan kita salah faham tentang pembahagian harta pusaka. Yang seterusnya kadang-kadang berlaku salah faham. Satu ayat yang dikatakan menghina wanita. Satu ayat yang dikatakan menghina wanita. Mana ayat dia? Ayat yang kata menghina wanita ni dia kait dengan syaitan. Kait dengan syaitan. Iaitu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tengok mulai. Ayat Quran dalam surah An-Nisa dengan ayat Quran dalam surah Yusuf. Dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut pada ayat 76. Allah Ta'ala sebut, inna kaidash syaitani kana dha'ifa.
Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya, tipu helah perancangan syaitan itu adalah lemah. Surah An-Nisa ayat 76 Allah Ta'ala menyatakan tipu daya syaitan adalah lemah. Okey? Syaitan nak goda kita, nak rosakkan kita. Helah-helah syaitan tu sebenarnya lemah. Cuma kita aja tak pandai, tak tahu teknik syaitan, tak tahu tipu helah syaitan, tak tahu tipu daya syaitan, tak tahu bagaimana taktik-taktik yang syaitan gunakan. Sebab itu kita kalah dengan syaitan. Sebenarnya syaitan tu lemah. Walaupun kita tak nampak dia. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Tapi sebenarnya tipu daya dia tu lemah. Memang maklum dah. Kita tahu dah teknik syaitan tu. Teknik syaitan dia nak kacau kita, jangan buat ibadat. Tu ya. Kita nak buat juga, dia suruh kita tangguh. Kan? Mula kita tak mau buat, dia kata, tak usah buat ibadat lah, menyusahkan. Tak ada faedah ibadat ni. Kita barangkali kita tak buat. Tapi kita nak buat juga barangkali. Okeylah, syaitan kata tak apalah, buatlah. Tapi tangguhlah sekejap, relax lo kan. Masa panjang lagi kan. Kita nak semayang, mudah contoh semayang je. Tak suruh buat, tak buat. Kita nak buat juga. Syaitan kata relax lo. Sekarang bawai lagi. Baru pukul 5.30 subuh tak masuk lagi. Pukul 6, syaitan kata 6 pagi. Syaitan kata awal lagi. Matahari naik pukul 7 dah sejam lagi. Relax lo. Relax lo brother. Pro, relax lo. Tak pun relax sampai 6.30. Relax lo. Masa ni, dalam Islam dia kata ada wajib muasak. Wajib yang diluaskan. Syaitan pun pandai dia guna kaedah-kaedah. Dia pandai Quran, dia pandai hadis. Bahkan mungkin dia pandai bacaan kaedah-kaedah fiqh, barangkali dia boleh hujah depan ni. Fikiran kita datang. Wajib yang diluaskan lah, wajib yang sempit dan sebagainya. Kita nak buat juga. Bila kita dah buat juga, mula dia tak bagi buat, kemudian kita nak buat, dia suruh tangguh. Bila kita tangguh-tangguh tu, kita nak buat, dia suruh kita buat. Tapi bila suruh buat tu, dia suruh kita riak. Kita riak. Kita sombong, kita takabur, kita rasa hebat dengan itu yang katakan tipu daya syaitan ni sebenarnya lemah. Ada dah diceritakan dah, Quran dah ceritakan dah, hadis dah ceritakan, ulama dah huraikan dah bagaimana tipu daya. Tak ada masalah. Kita tahu sebenarnya. Cuma kita aja jadi lemah tu. Sebab tu kita kaya dengan syaitan. Kalau kita kuat sikit, syaitan akan lari. Sebab tu baca auzubillah minasyaitanir, syaitan dah lari dah, tersungkur dah. Sebab apa? Sebab kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tipu daya syaitan tu lemah. Cumanya dalam satu ayat lagi, ni kita nak bandingkan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf. Ingat surah Yusuf. Surah Yusuf pada ayat yang ke-28, Allah Ta'ala sebut, Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kamu, perancangan kamu, kunna, wanita-wanita. Para wanita. Perancangan para wanita itu azim, hebat. Jadi saya nak kaitkan, orang salah faham itu, orang kata ayat Quran ni hina wanita, iaitu tipu daya syaitan lemah, tipu daya wanita hebat. Tipu daya syaitan dhaif, tipu daya wanita kuat. Jadi yang mana penghinaannya? Iaitu wanita seolah-olah lebih jahat daripada syaitan. Jahat-jahat syaitan, perempuan lagi jahat. Perempuan lagi jahat. Jadi orang salah faham, dia kata, ayat ni nak menghina wanita ni. Teruk sungguh Quran ayat ni nak hina wanita. Dibandingkan wanita dengan setan. Lepas itu setan lemah, perempuan lagi jahat. Yang ni yang salah faham ni, kita nak kena perbetulkan kepahaman kita. Iaitu saya nak sebutkan bahawa tipu daya syaitan tu lemah. Kenapa? Bukan dibandingkan dengan wanita. Tipu daya syaitan tu lemah kerana dibandingkan dengan perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita rojok surah Nisa ayat 76 tu cara lengkap. Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Orang yang beriman, dia berjuang pada jalan Allah. Ya, orang beriman berjuang pada jalan Allah. Orang yang kufur, dia berjuang pada jalan taghut. Jalan syaitan, jalan taghut. Orang beriman jalan Allah, orang kufur jalan taghut, jalan maksiat, jalan syaitan. Faqatilu awliya syaitan, maka perangilah wali-wali setan. Pembantu-pembantu setan, lawan pembantu setan. Allah Ta'ala kata, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi Allah Ta'ala suruh kita perang, kita berada pada jalan Allah.
kita ikut peraturan Allah, kita ikut rancangan Allah, perintah Allah. Perancangan Allah hebat, nak banding dengan perancangan syaitan. Jadi ayat tu nak kena faham dalam konteks tu. Manakala yang kata perancangan wanita tu hebat tu, dia dalam konteks lain, bukan konteks syaitan. Konteks sesama manusia ni, mana perempuan hebatlah. Dia tak banding dengan syaitan. Ini dikatakan bagaimana salah faham itu berlaku. Jadi bila salah faham berlaku, dia tak suka dengan Quran, dia benci kepada Islam dan sebagainya. Ini satu contoh, ya. Satu contoh bagaimana Islam disalahfahami, ya. Yang kita boleh rojok dalam satu buku yang menarik, yang tuan-tuan boleh rojok, iaitu soal jawab remeh-temeh. Salah faham tentang Islam. Kalau kita nak faham Islam, saya cadangkan kita boleh rojok buku ni, insya-Allah. Salah faham tentang Quran, salah faham tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah faham tentang isu wanita, salah faham tentang harta pusaka, salah faham tentang hiburan dan sebagainya. Baik hiburan, ada orang salah faham tentang hiburan, dia kata Islam ni anti hiburan. Kita tak boleh nak berhibur. Kita tak boleh nak menyanyi. Kita tak boleh nak suka-suka, sonok-sonok dan sebagainya. Kita tak boleh nak main-main. Nak bermain, nak bersukan tak boleh. Kenapa? Kerana Islam tak suka kepada hiburan. Itu kata orang. Kata orang. Bila kita tengok dalam Quran, bila kita tengok dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab rojokkan kita tuan-tuan, perempuan, sidang penonton mesti rojok Quran dulu. Lepas rojok Quran, kita tengok dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tengok dalam Quran, bila kita tengok dalam hadis, Islam tidak anti hiburan. Islam tidak menentang hiburan. Bahkan Islam menggalakkan hiburan. Tetapi hiburan yang macam mana? Hiburan yang baik. Hiburan yang tak bertentangan dengan agama. Kalau kita nak bersukan, tak ada masalah. Nak main bola, main. Kita nak berenang. Kita nak naik kuda. Kita nak main golf, mainlah. Apa nak main sukan sekalipun. Selagi mana tak ada unsur judi, selagi mana tak ada unsur melalaikan daripada kewajipan agama, main sampai tak semayang, yang tu Islam tak bagi. Bukan main tu masalah. Tak semayang tu yang masalah. Kita main tak tutup aurat. Main tu tak ada masalah. Tutup aurat tu yang jadi masalah. Jadi hiburan, salah satu permainan hiburan. Kita nak seronok suka, nak berlari, nak berjoging, tidak ada masalah. Sebab itu dalam Quran dia suruh kita berhibur. Tidak ada masalah. Ya. Dalam hadis Rasulullah dia suruh kita berhibur. Sa'ah. Sekali-sekala kita nak berhibur. Seorang sahabat Nabi, dia kalau tak salah saya Bilal ataupun Huzaifah kalau tak salah. Huzaifah. Dia menangis ni. Dia kata kami bila duduk dengan Rasulullah nangis. Duduk dengan Rasulullah menangis. Rasul cerita tentang akhirat, Rasul cerita akhir zaman, Rasul cerita tentang neraka, Rasul cerita tentang syurga, menangis. Tapi dia kata bila habis je majlis dengan Rasulullah, balik ke rumah bergelak ketawa. Bersenda gurau dengan anak-anak, dengan ahli keluarga. Tak teringat kata duduk menangis dah tu. Lepas tu pula dengan majlis dengan Rasulullah, menangis pula. Balik je tak teringat dah, seronok. Jadi seolah-olah menjadi munafik pula, berpura-pura pula kan, seolah-olah macam tu. Dia bagi tahu kepada sahabat yang lain, kalau tak salah saya Abu Bakar. Abu Bakar kata aku pun macam tu juga, dengan Rasulullah duduk dengan Rasulullah menangis. Dia balik rumah seronok-seronok dengan ahli keluarga, dengan anak-anak. Berhibur kan. Jadi pergilah jumpa dengan Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami duduk dengan kamu ya Rasulullah, kami boleh menangis ya Rasulullah, tapi balik kami berhibur, berseronok dengan ahli keluarga kami. Jadi Rasulullah kata sa'ah atau kama qala. Satu masa. Ada satu masa kita nak menangis. Ada satu masa kita ta'abbud, sungguh-sungguh ibadat sungguh-sungguh kepada Allah. Tapi ada satu masa kita nak berseronok, bergembira, berhibur, tidak ada masalah. Ada time dia. Allocation, pembahagian masa tu kena ada. Bukan sepanjang masa kita menangis, tidak. Bukan sepanjang masa kita nak berhibur, tidak. Ada masa kita menangis, teringat kepada akhirat. Ada masa kita peruntukkan untuk dunia kita, untuk ahli keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk berhibur. Ada. Sebab itu main gendang pada zaman Rasulullah tidak ada masalah main. Ada masa dia hari raya, hari seronok main gendang. Hari perkahwinan pukul rebana kan. Bila Rasulullah sampai ke Madinah, diceritakan bahawa sahabat-sahabat menyanyi tala'al badru alaina.
Menyanyi lagu tu, seronok, nasyid. Ada kegembiraan tu, hiburan. Jadi kita nak katakan bahawa Islam dia tidak menentang hiburan. Dia tak menentang hiburan sebenarnya. Tetapi Islam datang nak mengatur kehidupan kita supaya menjadi lebih baik. Begitu juga kadang-kadang ada orang salah faham, dia kata Islam ni kongkong kita dari sudut pakaian. Islam tak bagi pakaian ni, Islam tak bagi pakaian ni. Pakaian. Dia sebenarnya tak ada satu ayat dalam Quran yang nak menceritakan pakaian apa yang boleh pakai, pakaian apa tak boleh pakai. Tidak ada masalah. Dan Islam ni dia bukan anti hiburan. Nak pakai pun pakailah. Jangan tak pakai apa. Dia suruh pakai, pakailah apa pun. Kalau tak pakai itu masalah. Kan? Hari ni passion pula, passion tak pakai apa. Passion lagi tak pakai. Tak, Islam suruh kita pakai. Jadi Islam tu sokong fashion. Pakaian. Tapi dalam pakai tu Islam menegariskan panduan yang tak boleh. Sikit je yang tak boleh. Yang boleh tu melana banyak. Lagi banyak daripada yang tak boleh. Lagi banyak. Nak pakai apa pun. Lelaki nak pakai apa? Nak pakai jubah, pakai. Nak pakai warna apa? Pakailah. Tak mau pakai jubah, nak pakai kot, pakai. Nak pakai t-shirt, pakai. Nak pakai kepiah, pakai. Nak pakai serban, pakai. Nak pakai songkok, pakai. Tak mau pakai serban, kepiah, songkok, tak apa, tak ada masalah. Islam tidak menentang fashion. Tapi Islam menentang kalau kita menendahkan aurat. Anti menendahkan aurat itu je. Islam nak pakaian kita sopan, pakaian kita itu tutup aurat. Sebab itu kita lihat dalam Quran dia tak sebut secara detail macam mana nak pakai. Rasulullah SAW dia pakai banyak jenis jubah. Jubah daripada Rom ada, daripada Yaman pun ada. Jadi fashion tu ada dah. Bayangkan 1400 yang lalu, mana pakaian susah. Tapi ada dah. Rasulullah ambil pakaian daripada negara sekian. Tidak ada masalah. Rom tempat kafir. Masa tu. Rasulullah ambil pakaian tu, ambil pakai. Sebab elok, tak ada masalah. Selagi mana sopan, selagi mana tutup aurat, okey, tidak ada masalah. Jadi orang perempuan macam tu, dia nak fashion macam mana? Nak tudung, nak ikat, nak belit macam mana? Belitlah macam mana pun. Yang penting tutup aurat. Kan? Ambil kain serban, saja nak buat tudung. Orang pakai serban, dia buat serban tu buat tudung. Boleh, tak ada masalah. Kan? Ambil selimut, kita buat fashion ni. Ni tudung mana ni? Tudung selimut dia kata. Ambil tudung selimut tu kan. Kain cadar tu buat selimut. Buatlah. Okey, tidak ada masalah. Dia melabur ke bawah. Fashion mana ya? Fashion Afghanistan dia kata. Tak ada masalah. Kot lah. Lantak mulah nak pakai apa pun. Pakailah. Islam nak supaya kita menjaga kesopanan dan menutup aurat dalam pakaian tersebut. Ini katakan konsepnya itu. Itu dalam makanan. Orang susah kata jadi Islam ni susah. Nak makan tu tak boleh, nak makan ni tak boleh. Tidak sebenarnya. Makanan ni banyak dalam dunia. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sikit je yang tak dimakan.